Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 13, baris yang ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua, amanah. Kedua daripada 4 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Amanah, erti amanah kepercayaan. Erti amanah kepercayaan. Ini terjemahan yang biasa diterjemahkan, amanah dengan kepercayaan. Itu terjemahan amanah kepada bahasa Melayu kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Dan maknanya, makna amanah yang diterjemah dengan kepercayaan, terpelihara mereka itu segala rasul. Terpelihara daripada mengerjakan segala barang yang ditegah, dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun. Barang yang ditegah ni, terpelihara ni pada zahir dan batin. Hak zahir pun terpelihara, hak batin hati pun segala rasul terpelihara daripada perkara yang ditegah. Pada ketika kecil dan besar, dia kena koma itulah, kena koma. Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang ditegah ni pada zahir dan batin. Koma situ. Pada ketika kecil dan besar. Koma situ. Dan pada dahulu jadi nabi dan kemudian daripada jadi nabi. Ini makna kepada amanah yang diterjemahkan dengan kepercayaan. Yang biasa saya mengaji untuk gurunya, dia sebut amanah ni berjuruh. Apa makna berjuruh? Terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegah. Tapi terjemah biasa kita sini kepercayaan. Faham tak kepercayaan tak? Makna berjuruh dengan kepercayaan tu sama makna. Sebab kita ni sidik diterjemah dengan benar. Amanah diterjemah dengan kepercayaan. Sekali dengar kita ni benar dengan kepercayaan tu, lebih kurang kalau nak jadinya. Kalau sekali imbah gitulah. Jadi sidik diterjemah dengan benar. Amanah diterjemah dengan kepercayaan. Dekat-dekat makna tu. Tapi kita fahamlah walaupun terjemah dengan kepercayaan. Cuma kalau ngaji pondok terjemah kapung kau, amanah ni berjuruh. Apa makna berjuruh? Terpelihara daripada mengerjakan segala barang yang ditegah, barang yang dilarang. Itu makna amanah diterjemah dengan kepercayaan ataupun berjuruh. Ini sifat yang kedua daripada 4 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang.
akan sifat Rasul. Yang mana permulaan agama adalah mengenal akan Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan segala hukum sifat bagi Allah. Sifat yang wajib hukumnya tentu sungguh di zat Allah. Sifat yang mustahil hukum dia tentu dok di zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permulaan agama mengenal Allah dan mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah. Kita nak mengenal Allah sendiri ni tak akan kenal, melainkan melalui yang bawa kita kepada mengenal Allah. Siapa yang bawa kita pada mengenal Allah? Para rasul. Jadi permulaan agama bukan hanya mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mengenal Allah dan mengenal Rasul. Mari mana pula mengenal Rasul? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Tak ada Rasulnya di situ. Quran memerintah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahui olehmu akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Kita diwajibkan oleh Allah mengetahui dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Mana mengenal Rasulnya? Jadi kita nak mengenal Allah, Rasul yang bawa kita kepada mengenal Allah. Jadi permulaan agamanya mengenal Allah dan mengenal yang bawa kita pada mengenal Allah, iaitu mengenal Rasul. Faham tak ni? Kan di awal kitab kita dahulu yang saya baca minggu lepas ni kan. Saya baca minggu lepas di muka surat 4. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang akil, yang berakal lagi balik sampai umur, sama ada laki-laki atau perempuan itu, bahawa mengenal ia akan Allah. Artinya arti mengenal akan Allah dan mengetahuikan segala hukum sifatnya. Sifat wajib hukum tentu sungguh di zat Allah. Sifat mustahil hukum tentu dok di zat Allah. Dan segala hukum ketuhanan. Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahui kalimat itu dari segala barang yang bergantung dengan Rasul. Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahui yang dimakan itu, mengetahui segala hukum sifatnya sifat Allah, dan segala hukum sifat ketuhanan sifat ketuhanan Allah. Siapa yang bawa ni? Daripada segala barang sifat yang bergantung dengan Rasul. Sebab apa? Rasul yang bawa kita kepada mengenal akan Allah. Jadi permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan hukum bagi sifat Rasul. Keluarlah permulaan agama, aqaidul iman yang 50. Itu permulaan agama. Mengetahui dan berpegang akan hukum bagi 50 sifat. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Itu permulaan agama mengenal Allah dan benar Rasul yang bawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 50 aqaidul iman ni, ini secara tafsil. Ini disebut sama ni. Secara tafsil. Secara detail, secara terperinci, secara satu-satu. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Itu secara ijmal, secara ringkas. Secara ijmal, secara ringkas pula, Rasul manusia pilihan Allah. Sebab Nabi dan Rasul ni tidak akan dapat dengan ikhtiar usaha.
Nak dapat pangkat Nabi, pangkat nubuwah, pangkat kenabian, nak dapat pangkat risalah, pangkat kerasulan, tak dapat dengan ikhtiar usaha. Nak dapat pangkat wilayah kewalian, itu dapat dengan ikhtiar usaha. Nak dapat pangkat nubuwah, pangkat kenabian, orang yang ada pangkat nubuwah dipanggil nabiyun. Nak dapat pangkat risalah, pangkat kerasulan, tuang dia dipanggil rasulun. Tak dapat dengan ikhtiar usaha. Nak dapat pangkat wilayah, pangkat kewalian, orangnya nama waliyun. Itu boleh dapat dengan ikhtiar usaha. Jadi nak dapat pangkat Nabi Rasul ni tak dapat melainkan pilihan Allah, bukan dapat dengan ikhtiar usaha. Jadi Nabi Rasul pilihan Allah ni pastilah bersifat dengan sifat sempurna sebagai seorang manusia. Tubuh badan yang sempurna, sifat yang sempurna, keturunan yang sempurna. Sebab apa? Sebab Nabi Rasul ni adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib berpegang akan sifat Nabi dan Rasul secara ijma'. Kita berpegang Nabi Rasul bersifat dengan sifat dipanggil sifat kamal basyari. Sempurna nisbah seorang manusia, bukan Tuhan. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan. Sifat sempurna nisbah seorang manusia ada di Nabi, ada di Rasul. Banyak mana sifat sempurna ni? Banyak. Banyak mana? Serah kepada Allah. Tapi ada hinggalah. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Adapun sifat kamal basyari, sifat sempurna nisbah seorang manusia di Rasul, banyak, tapi ada hingga. Banyak mana? Serah kepada Allah. Tapi kita berpegang secara ijmal, secara ringkas, Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia secara ijmal. Secara tafsir ni pergi kepada 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini secara tafsir. Jadi hak 50 aqaidul iman tu itu secara tafsil, secara perinci satu-satu sifat. Secara perinci satu-satu sifat keluarlah aqaidul iman yang 50 yang ianya menjadi permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berpegang akan dia akan 50 aqaidul iman. Permulaan yang wajib. Hak ni hak saya dalam Terengganu FM pukul 10 suku pagi Jumaat tu, Ad-Dinul Khalis saya ulanglah di permulaan. DJ pun sebut, saya pun ulang. Aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Biar jadi sebab dululah aqaidul iman yang 50 tu nganga orang kita. Tak ada nganga. Terenganga. Mana tak boleh nak jawab lah. Dia tak nganga. Terenganga masuk lalak. Tak terenganga tapi tak nak jawab. Mana aqaidul iman yang 50? Tak reti nak jawab. Tapi sifat 20 dia mengaji. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah dia mengaji. Dia berpegang. Cuma jumlah dia tu 50 semua sekali. Orang dia tak pernah capu tu. Ada ni. Sifat Allah yang wajib hak saya tafsir 20, mustahil 21 haruf 41. Sifat Rasul secara tafsir 4, mustahil 4, 1 haruf jadi 9. 41 campur 9 jadi 50. Mana tak pandai nak capu gitu. Dia pandai capu duit je. Sifat Allah, sifat Rasul tak pandai nak capu. Jadi aqaidul iman, simpulan iman 50 tu tak boleh nak jawab, tapi berpegang, alhamdulillah. Jadi hak dalam hak radio Ad-Dinul Khalis tu aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Ulang semua. Sebab apa? Itu permulaan yang wajib pada agama atas tiap-tiap mukallaf. Permulaan yang wajib. Tak ada ni, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Semayang puasa tak ada. Lepas tu hak amal-amal sunat, tak tanyalah amal sunat.
Amal wajib, rukun Islam pun tak ada, amal sunat lagi lah tak ada. Kalau tak ada permulaan agama, aqaidul iman yang 50. Ada ni. Hal 50 ni kena tafsir ni. Bukan hanya bilang. Wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Hanya bilang sidik, amanah, tabligh, fatanah, bilang. Tak jadi gitu. Hal ni secara tafsir, secara detail. Satu-satu sifat tu kena perhalusi. Sifat benar, benar pada apa? Sifat amanah, apa makna amanah? Kepercayaan tu terjemahan. Apa makna amanah ni? Bicara tabligh, bicara fatanah. Kemudian berserta dengan dalil pula. Kena perici. Hak ni hak permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Orang yang berakal serta sampai umur. Hak mukallaf. Dan inilah juga permulaan yang wajib atas ibu bapa ajar kepada anak-anak sebelum balik. Ada ni. Oh ni bicara permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni mereka yang diberati syarak. Daripada orang yang berakal serta sampai umur. Ada ni. Ada pun yang belum balik tidak ada kewajipan. Tetapi permulaan yang wajib atas ibu bapa ajar kepada anak-anak adalah mengenal Allah dan mengenal Rasul. Ada ni. Bukan ajar semayang. Bukan ajar baca Quran. Permulaannya ajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Permulaannya bilanglah. Bilang sifat Allah, sifat Rasul. Beli, mana ni? Sakla panggil. Tu. Kan sekarang ni kan, ada sakla, wujud, qidam, baqa. Untuk budak-budak. Ni sakla apa? Sakla hak ada gambar kucing, buaya, bewok. Hak tu ada lah. Hak tu poster tau. Adalah poster tu. Dengan kucingnya, burungnya, dengan ikannya. Apa lagi? Dengan monyetnya. Ada lah gambar. Apa nak ajar budak-budak kan dengan gambar. Sama juga. Kan adalah wujud, qidam, baqa. Kena ada sidik, amanah, talifat. Kena ada. Bilangan malaikat hak 10 tu. Kita apa semua biada. Permulaan. Permulaan yang wajib kita ajar. Secara secara bilang gitu je lah budak-budak ni. Kena dedahkan dah. Hak tu hak permulaan. Kita permulaannya apa? Ajar ABC. Ajarlah ABC. Tak kata salah ajar ABC. Tapi nak ceritanya, permulaan yang wajib kita ajar anak-anak kita adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu permulaan yang wajib kita ajar. Bukan kata permulaan wajib ajar sembahyang, ajar baca Quran. Awal-awal lah ajar sembahyang, awal-awal lah ajar baca Quran. Tapi permulaan yang wajib atas ibu bapa ajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Biar tahu dia punya susunan agama ni. Siapa peringkat yang kawan ni nak belajar untuk mengenal Allah Ta'ala. Dia nak mengenal Allah. Adalah yang tukang mengajar kata, sebelum nak mengenal Allah, kena kenal air dulu, dia kata. Oh, kenal air. Air mutlak hak mana, air mustakmal hak mana, air mutaghayyir hak mana, air musyammah hak mana, air mutanajjis hak mana. Nak mengenal Allah, dia kata kena kenal air dulu. Oh, kena mengaji fiqh dulu. Kata pelik pula jadinya. Yang kitanya permulaan agama mengenal Allah. Tiba-tiba nak belajar mengenal Allah, kena kenal air dulu. Mana apa? Kena ngaji fiqh dulu. Terbalik kok gitu. Ni cerita orang mengajar ni. Anak murid mari nak belajar kenal Allah. Dia kata nanti dulu kenal Allah tu. Kenal air dulu. Biar boleh kenal air. Beza air mutlak hak mana, air mustakmal hak mana. Oh, dia pergi situ. Mana apa ni? Ngaji fiqh lah dulu. Sebab kita ngaji fiqh, mula-mula tajuk memang air lah. Kita ngaji fiqh dimulai dengan bab taharah. Taharah dimulai dengan bab air. Maknanya
nak ngaji kena Allah, ngaji pekoh dulu. Maksud dia gitulah lebih kurang barangkali. Tak kena gitu. Mengenal Allah, mengenal Rasul, itu permulaan yang wajib. Kita ajar kepada anak-anak kita secara bilang, secara ngapa. Tak reti tak apa lagi, secara bilang ngapa dia. Tapi bukan bilang ngapa sampai ke sudah. Kena perinci. Kena perinci. Biar duduk mulut semua cerita bab ketuhanan ni. Duduk mulut semua ni saya biasa sebut ni, orang tua cakap dah faham mula-mula. Mari Tuhan belaka. Tuhan tetap belaka daripada azal. Kainat tak boleh bekah. Kita sebagai hamba kena redha, kena sabar. Ni cakap mulut Mari Tuhan belaka. Tuhan tetap dah pada azal. Kainat tak boleh bekah. Kita kena redha, kena sabar. Orang sekarang kainat, apa barang pula kainat? Makhluk itulah kainat. Makhluk tak boleh bekah. Mari Tuhan belaka. Hak berlaku Tuhan buat belaka. Tuhan tetap dah pada azal. Kainat tak boleh bekah, makhluk tak boleh bekah. Nanti cakap mulut orang tua. Orang tua dulu ni ilmu tak banyak. Orang tua dulu ilmu tak banyak sebab penyebaran ilmu terhad. Orang mengajar sangat sukar untuk dicari. Orang dulu. Jadi ilmu mereka walaupun terhad, ilmu yang barakah. Kejahilan mereka banyak orang dulu, tapi kejahilan yang dimaafkan sebab jauh daripada alim ulama. Orang dulu ilmu sikit tapi barakah. Banyak jahil yang dimaafkan sebab jauh daripada alim ulama. Bapa ilmu barakah? Dia belajar ilmu ikhlas sungguh-sungguh. Belajar ilmu makan tu hak yakin halal belaka. Hak masuk dalam perut tu hak yakin halal belaka. Kita ni halal hak cok di plastik. Ada ni. Kita halal hak cok di plastik. Yakin halal? Ada ni kita halal belaka. Di plastik itu tulisan Cina. Tulisan Cina kita faham je. Halal. Ha lam alif lam. Itu je kita faham. Hak lain tu Cina belaka tulisan. Lepas tu faham ha lam alif lam. Hak tu je kita faham je. Halal. Gitulah. Halal lah. Hukum zahir hukum fiqhnya. Orang dulu dia ikhlas sungguh-sungguh. Makna boleh ilmu tu sepatah selidah pun mereka beramal sungguh-sungguh. Faham tak? Sepatah selidah. Faham tak maksud sepatah selidah? Kalau kita tak reti perkataan tu tak? Mana? Sepatah selidah. Makna apa ni? Tu pun mereka ambil sungguh-sungguh. Dengan hati yang ikhlas. Dengan makan halal. Batu barakah ilmu mereka walaupun sedikit. Walaupun banyak kejahilan. Banyak kejahilan. Tapi jahil yang dimaafkan sebab jauh daripada alim ulama. Mana cakap-cakap mereka tu berenah. Walaupun rekah. Kita sekarang ni uniform comel sangat lah. Baguslah uniform agama. Tapi pengisiannya terkadang permulaan agama pun tak berapa nak kemah molek. Aqaidul iman yang 50. Secara tafsil. Saya ijma tadi. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Rasul bersifat dengan sifat sempurna. Nisbah seorang manusia banyak tapi ada hingga. Allah yang mengetahui. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini secara tafsil. Cara perici. Perici, sifat yang pertama, sifat sidik. Kita berpegang, Rasul ni benar. Yang pertama pada pengakuan mereka sebagai Rasul. Kita berpegang Rasul benar. Apa cerita yang Rasul bawa datang? Benar belaka. Cerita yang dahulu. Cerita Nabi Rasul yang dahulu. Benar. Cerita pada masa akan datang. Benar. Cerita perkara zahir. Benar. Cerita perkara gaib. Benar. Benar apa yang disampaikan oleh Rasul. Kejap kita pegang dusta Rasul tak sama sekali. Hak dalil hak minggu lepas tu.
Hak dalil akli, dalil akal. Cuma hak minggu lepas tu saya tak tengok dalam hak Jawi baru tu. Saya baca hak dalam hak Jawi lama. Saya ni hak Jawi lama. Hak Jawi lama ni banyak salah juga. Yang banyak betul Jawi baru putih tu. Tapi Jawi baru hak putih tu dia salah. Dan dalil sidik mereka itu bahawasanya jika berdosa mereka itu. Jika berdosa mereka itu. Bukan jika berdusta mereka itu. Hak Jawi putih tu. Rasa tak minggu lepas. Saya baca jika berdusta mereka itu. Maklumkanlah. Ustaz hak kami bukan berdusta, berdosa. Maklum kan? Sebab saya baca ni hak Jawi lama. Hak baca ni pusat 13. Hak Jawi lama pusat 15 dah. Jadi saya ambil kitab dulu saya ambil kitab dulu sebab pusat 15 dah. Ada ni. Hak Jawi baru ni pusat 13. Muka surat tak sama. Tapi biasanya hak Jawi putih hak baru ni dia betul. Hak Jawi lama tu banyak salah. Tapi hak ni tak ni. Hak ni hak betul hak Jawi ni Jawi lama. Dan dalil sidik mereka itu, dalil rasul-rasul ni benar. Bahawa jikalau berdusta mereka itu, nescaya berdusta pula khabar Allah Ta'ala. Gitu. Jikalau berdosa, hak tu bakhianah. Ini jikalau berdusta, kazib. Dusta tu lawan pada sidik. Jikalau berdusta, bukan jika berdosa. Hak Rumi macam ni. Hak Rumi berdosa juga. Hak Rumi lain berdosa belaka. Sekarang dalil sidik, mustahil kazib, dusta. Dalil rasul bersifat dengan sifat sidik, benar. Dalil mustahil rasul bersifat dengan kazib, dusta. Dalil akalnya jika berdusta mereka itu, baru munasabah dengan ayat. Nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Baru betul dengan ayat. Mi pun dah royak kat minggu lepas. Kan Mana? Oh, dah kira dulu tu. Mi pula sudah nak balik dah baru royak. Ibu tahu. Sudah dah baru tahu. Kita awal lah. Kenapa pula berdusta, bukan ke berdosa. Cerita ni saya ni ada hak Jawi baru ni. Cuma saya tak baca lah hak Jawi baru tu. Cuma kalau ada pembetulan, sebab biasanya saya mengaji Jawi lama ni tu buat pembetulan. Bila tu buat pembetulan, saya tengok di Jawi baru memang comel dah. Tak payah pembetulan dah. Baik, ini masalah cetakan. Jadi saya baca, saya bawa Jawi baru ni kerana nak ambil muka surat. Muka surat berapa, baris berapa. Sebab hak Jawi baru ni pusat 13. Hak saya pakai pusat 15. Saya pernah sebut sebelum ni kan, saya mengajar satu tempat, lama dah saya mengajarnya. Beritahu muka surat, beritahu baris. Beritahu muka surat, beritahu baris. Seorang tak maklumkan. Apa? Tak cuba cari. Tak ada seorang maklum kan? Lama pula tu. Saya pun tak ingat macam mana jadi terperasan kemudian. Terperasan, saya kitab Jawi lama, hak duk pakai ni kitab Jawi putih belaka hak baru. Dia betul. Kitab lama, kitab baru, macam mun dia tu musolli. Hak saya lain kertas dia. Hak pakai banyak-banyak tu lain kertas dia. Tapi sama muka surat, sama baris. Ada ni? Sama muka surat, sama baris. Sebab dia kitab Jawi lama ni dia kertas lain. Kitab Jawi baru dia kertas lain. Tapi muka surat sama. Baris sama. Ada pun paridah ni lain. Mana? Kabur hak lama dulu. Tapi masa saya baca tu saya tak perasan. Ada? Pembetulan tu di komen.
kelas hak lain. Minggu lepas ada sebut dah ni berdosa. Saya dah sebut minggu lepas. Ada sebut hak berdosa, saya dah sebut. Saya baca jika berdusta. Hak dalam kitab Jawi Baru berdosa saya dah sebut, saya pun dah perasan. Tak ada pembetulan minggu lepas. Tak ada pembetulan minggu lepas. Mana ni? Jadi saya dulu tu cerita muka surat, cerita baris senyap masing-masing. Lepas tu akan tanya sebab apa tak jumpa tepat. Sebab apa? Dan muka surat lain, baris lain, senyap je. Tengok kedok kitab pun tak tahu. Jangan ada orang pegang kitab saja. Lepas tu orang mana? Tak tahu. Sebab apa? Tak pandai baca Jawi. Jangan suka. Sungguh dah apa? Ada kitab. Dah masa buka kelas tu ada orang belanja. Ada orang beli kitab bagi seseorang. Jadi ada orang tu nak beli. Jadi dia bawa Lepas tu bawa beli pala dah dia kata. Satu lagi pula, kata tidak, orang kata tidak anda Jawi. Dia tidak pandai sungguh. Dia tengok saja je. Mana boleh sungguh pahala bawa kitab tu. Beritahu muka surat, beritahu baris ni sekarang je. Saya ngajar gitu. Dulu saya tak beritahu baris muka surat. Sebab saya ngaji yang tegur saya, seorang tegur je. Yang beritahu muka surat, beritahu baris. Seorang je. Tegur yang lain, tak ada beritahu muka surat, tak ada beritahu baris. Seorang je. Ada ni. Almarhum Puan Sumit Gunung. Dia beritahu muka surat, dia beritahu baris. Almarhum Puan Sumit Gunung. Jadi saya ambil dia. Sebab apa? Siang kau orang. Siang macam mana? Mengajar setengah jam dah. Dia duk cokek lagi. Duk cokek, tanya kawan dia. Kat mana? Kat mana? Duk mengigar. Saya akhir tak apalah. Beritahu muka surat, beritahu baris. Sebab apa? Manja. Manja. Muka surat pun kena beritahu. Tapi sungguh, saya mengaji tu tak akan beritahu muka surat dengan baris. Kita standby diri dah. Jadi kalau ada hak ni hak tak sama, hak saya baca dengan hak tulisan dalam kitab Jawi Baru ni maklumkanlah. Dia tengok mana yang betul, mana yang salah. Kalau berdosa tu tak betul lah. Jika berdusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala, kan membenarkan Allah, membenarnya Allah Ta'ala ke mereka itu dengan mengurniakan mereka itu beberapa mukjizat yang menempati. Itu betul. Menempati, bukan menepati. Minggu lepas kita duk bahas dah. Menempati ke menepati? Yang betulnya adalah menempati. Ada ni. Bukan menepati, bukan. Menepati ni tepat. Menempati mukjizat ni sama dengan darajah. Sama dengan seolah-olah Tuhan berfirman, "Sadaqa abdi," benar oleh hambaku. Jadi mukjizat, tempat mukjizat dengan tempat sadaqa abdi, benar oleh hambaku ni tempat yang sama. Jadi menempati hak tu. Sebab dalam komen FB tu ada kata menempati, tapi hak banyak kata menepati. Yang betul menempati, manzilah bahasa Arab. Menempati. Dah lain, bahasa Melayu tu lain. Menempati. Mana apa ni? Darajah yang sama, pangkat yang sama, tempat yang sama. Di menepati ni tepat. Ni menempati dengan makna sama pangkat, sama darajah. Antara mukjizat dengan Allah Ta'ala berfirman, telah benar oleh hambaku. Sama darjah, sama pangkat, sama tempat dia panggil. Menempati. Jadi hak Jawi, hak ni betul lah ni, sebab dia Jawi ni menempati tau. Jawi lama pun menempati, Jawi baru pun menempati. Jadi betulnya menempati, bukan menepati. Dia bahasa ni nak tahu juga. Nak tahu juga bahasa. Kadang-kadang bahasa ni bahasa lama,
Bahasa sekarang macam mana? Kedua, amanah artinya kepercayaan. Dan maknanya makna kepercayaan. Yang diterjemah daripada amanah. Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Terpelihara. Sebab tu dalam setengah kitab, dia bukan sebut amanah. Disebut adalah ismah. Ismah, jadi Nabi Rasul ni dipanggil maksum. Ismah, Nabi Rasul dipanggil maksum. Yang terpelihara. Dia sama makna lah. Amanah dengan ismah sama makna. Tapi kitanya tak aja dengar lah ismah tu. Tapi Rasulnya maksum. Oh, Rasul maksum. Apa maksum ni? Rasul yang bersifat dengan ismah. Apa sifat ismah? Amanah. Ismah, maksum. Ismah sama makna dengan amanah. Tapi kita tak sebut ismah. Kemudian pula dalam setengah-setengah kitab bicara bab sifat Rasul akan dimulai dengan sifat ismah terlebih dahulu. Ada ni. Dalam setengah-setengah kitab membicarakan sifat Rasul dimulai dengan sifat yang pertama, sifat ismah. Barulah pergi kepada sifat sidik. Baru pergi pada sifat tabligh dan fatanah. Tapi dimulai dengan sifat amanah. Sifat ismah, terpelihara. Sebab sifat Rasul yang empat ni dibeda atas asasnya adalah amanah, ismah. Sebab apabila Rasul amanah, pastilah Rasul bercakap benar. Sebab bercakap dusta itu ditegah, khianat. Apabila Rasul ni amanah, pasti menyampaikan. Menyembunyikan, itu ditegah, dilaknat. Mana ni? Jadi sifat Rasul asasnya adalah amanah, ismah. Maka Rasul dipanggil maksum. Ada kitab yang mulai dengan amanah, barulah sambung dengan sifat sidik. Asas kepada mengenal akan Allah adalah wahdaniyah. Walaupun sifat wahdah letak nombor 6 sekalipun, tapi asasnya wahdaniyah. Asas sifat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asasnya adalah amanah, ismah. Nabi maksum, terpelihara daripada mengerjakan perkara ditegah. Mana? Rasul dusta, terpelihara. Rasul menyembunyikan wahyu, terpelihara. Sebab apa? Sebab dusta adalah khianah, tidak amanah. Menyembunyikan wahyu adalah khianah, tidak amanah, mustahil. Jadi dibina atas asasnya sifat Rasul adalah amanah ataupun ismah. Yang mana Rasul ni kita duk sebut semua adalah maksum, terpelihara daripada mengerjakan perkara segala barang yang ditegah, barang yang dilarang. Sebab Nabi Rasul ni mereka ada kewajipan dan mereka ada perkara yang ditegah, yang dilarang. Nabi Rasul ni bukan duduk apa? Di atas daripada syariah, bukan. Pada ni Nabi Rasul ni bukan duduk di atas syariah, tapi Nabi Rasul ni sendiri berada di bawah syariah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Atas di syariah ni mana apa? Nabi Rasul tak ada suruhan, tak ada larangan, hanya menyampaikan saja, tidak. Nabi Rasul sendiri duduk di bawah hukum syariah, undang-undang agama Allah. Hukum syariah dia panggil undang-undang agama Allah. Rasul sendiri duduk di bawah undang-undang agama Allah, bukan duduk di atas. Ada ni. Ni ada orang dia dakwa di sapa maqam hukum syariah, duduk atas hukum syariah tu. Bohong ni lah. Dia mengaku di sapa ke Tuhan. Lepas tu hukum Allah tak ada kena dah ke dia.
Dia duduk atas hukum Allah. Nabi Rasul pun duduk di hukum syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai maqam tinggi, hukum syariat duduk bawah dia dah, duduk atas lagi. Hebat dianya. Bukan Nabi Rasul sendiri pun duduk di bawah hukum agama Allah. Ada ni. Sebab itulah ada perkara yang ditegur. Tapi Rasul terpelihara. Allah yang melalui Rasul daripada mengerjakan barang ditegur. Sebab apa? Sebab tegahan kepada umat, tegahan juga kepada Rasul. Kewajipan kepada umat, kewajipan juga kepada Rasul. Melainkan perkara yang khususiah lah. Ada perkara yang khususiah. Yang mana ummahnya sunat, tapi Rasulnya wajib. Korban, Rasul wajib, ummah sunat. Ada ni. Duha, Rasul wajib, ummahnya sunat. Adalah hak perbezaan. Hak khususiah tu adalah. Mana ummahnya boleh berkahwin setakat 4. Rasul boleh melebihi daripada 4. Ada hak khususiah. Tapi secara umumnya, suruhan agama, Rasul duduk di suruhan agama. Tegahan agama, Rasul pun kena pelihara daripada melakukan tegahan agama. Pada ni. Kita ni ada suruhan, ada larangan. Rasul Nabi SAW. Adapun Nabi SAW ni, dia ada suruhan dan larangan agama. Siapa Rasulnya? Dirinya sendiri. Sebab Rasul Nabi SAW ni menjadi Rasul kepada sekalian jin dan manusia. Likafatis saqalain. Bagi sekalian dua makhluk yang memberati bumi, jin dan manusia. Yang mana Nabi SAW jualah menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Rasul-Rasul yang lain hanya menjadi Rasul kepada manusia sahaja. Tidak menjadi Rasul kepada jin. Dan tidak ada Rasul di kalangan jin. Jadi Nabi seorang sahaja yang menjadi Rasul kepada jin dan manusia pada furung agama. Pada perintah semayang, pada perintah puasa, pada perintah zakat, pada perintah haji. Adapun pada usuluddin, jin sudah berakidah yang beriman daripada asal kejadian mereka lagi. Bagi jin yang beriman. Ada ni. Jadi Nabi SAW menjadi Rasul pada jin dan manusia. Bal ila nafsih. Bahkan Nabi SAW menjadi Rasul bagi diri Nabi sendiri. Kenapa Nabi wajib semayang? Kerana Rasul perintah. Siapa perintah? Nabi lah. Rasul Nabi SAW wajib semayang. Sebab apa? Sebab diperintah oleh Rasul. Siapa Rasul? Dia. Jadi Nabi menjadi Rasul bal ila nafsih. Bahkan menjadi Rasul kepada diri Nabi sendiri. Maknanya Nabi ni pun ada suruhan dan ada larangan. Tapi Nabi Rasul amanah, ismah, terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegur. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, tegahan tu tegah makruh sekalipun, Rasul terpelihara. Dan khilaful aula, dia hukum ni ada 5. Hukum ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haruh kan? Ada 5. Hukum taklifiyah yang 5 tu lah. Khilaful aula ni duduk mana pula? Makruh ni perkara yang dibenci pada syarak. Khilaful aula ni perkara yang menyalahi utama. Utamanya hak lain. Buat seumpama ni menyalahi utama. Dia panggil khilaful aula. Jadi khilaful aula ni ulama kemudian yang tambah. Ulama asalnya hanya 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haru. 5 je. Jadi ulama kemudian tambah khilaful aula. Jadi khilaful aula ni kedudukan dia antara makruh dengan haru. Antara makruh, haram,
tegahan yang putus. Makruh, tegahan yang ringan. Haruh ni suruh pun tidak, tegah pun tidak. Jadi khilaful aula ni duduk antara makruh dengan haruh. Bukan haruh ni. Tapi nak kata makruh, dalilnya tak apa-apa terang. Dalil tak apa jelas. Maka turun daripada makruh kepada khilaful aula. Yang mana ulama dahulu yang dikatakan khilaful aula tu adalah makruh. Tapi ulama kemudian dipanggil khilaful aula. Jadi khilaf pula situ ada pandangan pula situnya. Contohlah kalau kita kata bab wudu, kita lap dengan tualap air wudu kita. Pandangan muktamad kata khilaful aula. Satu orang kata makruh. Khilaful aula ni kat ingat sikit. Tetapi menyalahi utama. Dipanggil khilaful aula. Tapi tidak makruh. Dia ringan sedikitlah. Tapi bukan haruh. Bukan haruh. Tapi rendah sikit daripada makruh, dia panggil khilaful aula. Contoh khilaful aulanya, dia baca Fatihah, dia wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim. Dia wakaf situ, dia pun dia baru sambung. Itu khilaful aula, tapi tidak makruh. Kurang utama. Hak utamanya wasal di situ. Di situ bukan tempat wakaf. Ada ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, di situ bukan tempat wakaf. Jadi aulanya wasalah. Kalau wakaf khilaful aula, kurang utama. Makruh tidak. Tapi khilaful aula, kurang utama, menyalahi utama. Tapi kalau wakaf situ tak jadi 8 ayat. Tak jadi 8 ayat. Ada guru Quran yang agak keras. Dia agak keras. Kalau berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, kamu telah membaca Fatihah 8 ayat, bukan 7 ayat. Oh, dia kata 8 ayat. Tak jadi 8, 7. Lepas tu berhenti di tempat yang bukan tempat wakaf, khilaful aula. Itu khilaful aula kalau tak ada kerana. Ada kori-kori itu, oh napah dia panjang. Napah dia panjang. Tiba-tiba siratal ladzina an'amta alaihim, diwakaf situ mani-mani. Kenapa kamu wakaf di situ? Tu syekh-syekh kori Arab tu wakaf situ. Itu tempat wakaf bagi mazhab mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-6. Ada ni. Wakaf di situ. Sebab bagi mereka ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi Maliki tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzi itu bukan ayat ke-7, ayat yang ke-6. Maka dia akan wakaflah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang Arab bermazhab Hanafi Maliki. Yang kita orang Melayu ni yang jadi dia wakaf situ kenapa? Orang Melayu kan? Kata nak keluar. Ada kata nak keluar. Bukan kata ni nak keluar ni, kata ni kena alih. WTT 9070. WTT 9070. Ada kereta nak keluar. Bukan kereta ni nak keluar. Kereta ni kena alih. Ada kereta lain nak keluar. WTT 9070. Kadang-kadang ditiru orang Arab. Arab ni kadang-kadang dewasa. Patut dewasa. Hak sunnah nabinya, Nabi wakaf setiap kepala ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi wakaf dewasa. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim, diwakaf lalu dah situ. Tempat lain dewasa. Dia nak tunjuk ni mazhab dia. Ada ni. Kita orang Melayu tiru dia kenapa? Itu khilaful aula. Jikalau tidak ada kerana lah. Jikalau tidak ada kerana.
Kalau ada kerana tidak khilaful aula. Napah kita dok panjang. Di hujung tu kena ingat tu. Ada tasydid. Ada ni. Ada tasydid di hujung tu. Waladdall. Lam tu tasydid ya. Waladdallin. Lam ya nun tu. Waladdallin. Dah nafas tak ada dah. Macam mana? Sungguh jangan. Tu imam. Waladdallin. Depan macam Allah kita nak kata. Ji sudah semayang. Ji. Ramai cakap yang ji dak wakaf siratal ladzina an'amta alaihim tu kenapa? Oh tu saya marah. Wakaf situ dia marah. Jangan wakaf situ ji kalau haji nafas panjang. Kalau haji nafas tak ada kena berhenti situ. Punah hujung ah. Waladdah 3 alif harakat. Boleh buat ke tak? Tak boleh dah situnya. Wajib 3 alif harakat. Akhirnya waladdall. Lang lalu dah. Tapi lang kena tasydid. Ada ni. Waladdalli. Lepas tu lin. Lam ya nun kena dengar di telinga. Ni. Lam ya nun. Ni kena dengar di telinga. Waladdall. Dengar di telinga. Makmum pun. Amin. Allah habis. Jangan. Ada siapa seorang tu. Pelik sungguh. Waladdall. Tapi gitu je. Tak ada. Tasydid tak ada. Lam ya nun tak ada. Makmum pun. Amin. Oh balik awal gitu. Sebab apa tu? Dia memaksa. Dia memaksa. Sebab tunggu dia mati. Ada tunggu Quran dia mati. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan sesekali berhenti di situ. Kalau kamu berhenti di situ akan jadi 8 ayat dia kata. Jangan mati gitu. Aula jangan berhenti di situ. Kalau awak berhenti situ khilaful aula kurang utama. Tapi kena ingat kalau awak nafas tak ada, kena berhenti situ sebab di hujung tu. Ada tasydid lagi, ada nak mat lazim lagi, ada lam, ya, nun. Ni, tengok dia singa belaka ni. Lepas tu barulah pokcik tu, haji tu, dia pun wakaf. Barulah kita dengar sedap. Oh tidak kok macam nak kena macam nak sesak nafas dia baca. Kesian tengok. Dia kata masa muda-muda saya gagah. Oh iya tahu dah lah tu ni dak larat dak. Nafas tak ada. Tapi dah dia dipaksa keras. Kalau nafas panjang wakaf situ juga khilaful aula. Dia panggil gitu je. Kurang utama. Tapi tak akan jadi patut 8 ayat tidak. Tapi kena tengok keadaan. Saya dulu biasa dia tu imam. Kalau maghrib saya wasa. Kalau isyak saya wakaf. Sebab apa? Bila ngajar ni jadi dia jadi lengah dah. Jadi isyak kalau saya jadi imam saya akan wakaf situ. Sebab apa? Rasa macam tak larat. Nak wasa tak larat. Tapi maghrib tu saya wasa. Maghrib saya wasa lagi. Kira maghrib tu gagah lagi. Bila jadi imam isyak tu biasanya saya akan wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim saya akan wakaf. Sebab tahu dah keadaan kita macam mana. Keadaan kitanya agak letih dah sedikit. Jadi kalau nak wasa di situ jadi apa? Nebeng orang panggil, maksa di hujung. Dia panggil khilaful aula kalau tak ada kerana. Khilaful aula jika kalau tak ada kerana. Kalau ada kerana tidak khilaful aula lah. Jadi ulama tambah satu lagi khilaful aula. Rendah sedikit daripada makruh. Adapun Nabi Rasul ni makruh pun tidak dilakukan. Khilaful aula pun tidak dilakukan. Bahkan perkara yang harus pun tidak berlaku kepada Rasul. Di Rasulnya dua je. Wajib sunat dua je. Hak makruh tidak berlaku di Rasul. Hak khilaful aula tidak berlaku di Rasul. Hak harus pun tidak berlaku di Rasul. Perkara harus pun tidak berlaku di Rasul. Yang berlaku di Rasul wajib sunat. Ada ni. Dah perkara harus kan makan perkara harus.
minum perkara haruh, tidur perkara haruh. Macam mana pula Rasul tidak berlaku perkara haruh? Rasul tidak makan, tidak minum ke? Rasul tidak tidur ke? Rasul makan, minum kerana untuk menyampaikan kepada ummah macam mana cara makan, macam mana cara tidur, macam mana cara makan, cara minum, macam mana cara tidur. Itu tuntutan ke atas Rasul. Rasul pula makan, minum untuk beribadah. Rasul tidur untuk beribadah. Itu perkara yang disunatkan. Bukan itu perkara harus. Maknanya di Rasul tidak berlaku perkara haruh ni. Haruh, hukum asalnya haruh lah. Tapi menjadi perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat. Rasul buat perkara haruh ni pun untuk menceritakan harus buat perkara yang haruh pada syarak. Jadi Rasul nak menyampaikan. Itu bukan haruh bagi Rasul. Jadi kalau kita sendiri ikut sunnah Nabi SAW pun sama. Tidak akan berlaku perkara haruh dalam kehidupan kita. Kita makan, minum, kita baca. Kemudian makan, minum untuk beribadah kepada Allah. Itu bukan haruh. Tidur, baca. Tidur kenapa? Nak sihat badan. Esok bangun nak belajar, nak beramal. Esok bangun nak bekerja, cari nafkah atas keluarga. Maka tidur tu bukan harus. Itu tidur ibadah dia panggil. Maknanya kalau kita ikut sunnah Nabi, penjalanan Nabi SAW, dalam kehidupan kita, wajib sunat sahaja. Tidak ada perkara harus. Ada ni. Kalau hanya jadi haruh, tak berdosa tapi tak ada pahala. Tidur 1/3 umur kita. Jadi kalau tidur tu haruh 1/3 kosong pahala. Ada ni. 1/3 kosong pahala. Tak, tidur ni malaikat akan catat pahala. Bukan perkara harus. Haruh hukum asal tapi menjadi ibadah ketaatan kerana kita kosakkan untuk jadi sihat badan nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Rasul berlaku dua sahaja, iaitu perkara wajib dan perkara sunat. Perkara yang makruh tak berlaku di Rasul, perkara yang khilaful aula pun tak berlaku di Rasul. Sama telah perkara yang diharamkan tidak berlaku kepada Rasul. Rasul ni amanah, ismah, terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegah. Tapi di Rasul pun berlaku juga perkara perkara yang makruh. Mana perkara makruh yang pernah Rasul buat? Perkara makruh yang pernah Nabi SAW buat. Nabi pernah berwuduk basuh muka sekali-sekali je. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali. Makruh gitu. Nabi pernah berwuduk basuh muka 2 kali, tu pindah pada basuh tangan. Basuh tangan 2 kali, tu pindah pada sapu kepala. Makruh gitu tu. Maknanya disunatkan kita berwuduk basuh 3 kali. Basuh sekali makruh, basuh 2 kali makruh. Tapi Nabi SAW pernah basuh sekali-sekali dan Nabi SAW pernah basuh 2 kali. Tak ke makruh gitu. Itu tidak makruh sebab Nabi nak menyampaikan hukum. Apa hukum yang disampaikan? Basuh 3 kali bukan wajib. Basuh 3 kali bukan wajib. Jadi Nabi sendiri pernah buat basuh sekali-sekali. Nabi sendiri pernah buat basuh 2 kali. Nak menceritakan hukum bahawa basuh 3 kali adalah sunat bukan wajib. Jadi Nabi buat gitu, wajib kata Nabi untuk menyampaikan hukum. Bukan makruh atas Nabi. Bukan makruh atas Nabi. Sebab Nabi nak menyampaikan hukum. Nabi larang daripada kencing berdiri. Nabi larang daripada kencing berdiri. Maka sahabat faham kencing berdiri itu hukumnya adalah haram. Sebab Nabi melarang daripada kencing berdiri. Tiba-tiba pada satu ketika Nabi kencing berdiri. Sebab apa? Nabi larang kencing berdiri. Lepas tu Nabi buat nak menyampaikan hukum bahawa larangan sebelum tu daripada kencing berdiri bukan larangan haram tapi larangan makruh. Buktinya Nabi buat sekali. Jadi Nabi buat sekali tu tidak makruh. Bukan wajib atas Nabi kerana nak menyampaikan hukum. Dia gitu. Pada ni.
Nabi larang kencing berdiri. Tiba-tiba Nabi kencing berdiri. Jadi nak menyampaikan hukum, larangan kencing berdiri bukan larangan yang haram. Ni kalau kencing berdiri yang tidak ada kerana lah. Kalau dia kencing berdiri kerana dia ada penyakit macam lambat berhenti air kencing, waktu tak makruh lah. Dia tak boleh kencing duduk, lambat boleh semayang. Dia kena kencing berdiri, barulah dia air kencing tu cepat berhenti. Maka tu tak makruh lah. Nabi larang minum berdiri. Nabi larang minum berdiri. Tiba-tiba Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Nabi larang minum berdiri. Tapi Nabi SAW sendiri pernah minum air zam-zam berdiri. Sebab apa? Nak mengajar bahawa minum berdiri bukan larangan yang haram, hanya makruh juga. Oleh kerana Nabi minum air zam-zam berdiri, ada ulama menyatakan minum air zam-zam sunat berdiri. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah minum air zam-zam dengan berdiri. Ada ulama kata minum air zam-zam sunat berdiri. Mazhab Syafi'i tidak, sunat duduk. Tapi Nabi pernah minum air zam-zam berdiri untuk mengajar hukum bahawa minum berdiri bukan perkara yang haram, tapi perkara yang makruh sahaja. Jadi walaupun zahirnya melakukan perkara makruh tu Nabi sendiri, tapi tidak makruh di sisi Nabi, sebab Nabi nak menyampaikan hukum. Terpelihara ni pada zahir dan batin, pada tika kecil dan besar, dan pada dahulu jadi Nabi dan kemudiannya. Sebelum jadi Nabi pun sudah terpelihara daripada melakukan perkara dilarang. Tetapi dalam persoalan sebelum jadi Nabi ni ada timbul hak khilaf di kalangan ulama'. Yang manakah yang ijma' ulama' terpelihara walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi. Ada yang khilaf ulama'. Sebab Nabi SAW contohnya menjadi Rasul umur 40 tahun. Dilantik dia Rasul. Sebelum tu macam mana? Dan kitab kita ni sebelum jadi Nabi pun sudah terpelihara. Kata setengah pandangan ulama', sebelum jadi Nabi ada yang terpelihara ijma' ulama', ada yang harus berlaku perkara-perkara kesalahan yang kecil-kecil. Itu ada khilaf ulama' lah. Cuba dalam kitab kita ni, pada masa kecil, pada masa besar, sebelum jadi Nabi, selepas jadi Nabi, bersifat dengan sifat amanah, terpelihara daripada melakukan perkara yang ditegur. Wallahu a'lam.